Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rahman Haris. Anda sedang menonton Cerita di Sebalik Berita. Di mana seperti biasa kita akan singkapkan kisah di sebalik segala berita yang akan bawakan kepada anda setiap hari sepanjang hari di saluran 501 Astro Awani, dan hanya beberapa hari lagi berbaki sehingga pilihan raya negeri Sarawak. Tapi kita juga tidak harus lupa berkenaan dengan PRN yang baru sahaja kita adakan bulan lepas, iaitu pilihan raya negeri Melaka. Khasnya berkaitan dengan kluster COVID-19 yang muncul selepas PRN Melaka diadakan. Ini adalah cerita di sebalik berita yang cukup penting untuk kita kupas agar kita boleh lihat bagaimana kita boleh belajar daripada PRN Melaka dan bawanya ke PRN Sarawak untuk memastikan tatkala kita raikan pesta demokrasi, kita juga tidak akan menyebabkan penularan COVID-19 menjadi lebih serius bergerak ke hadapan. Saya mahu berbincang dengan Syuhada Abdul Kadir, Wakil Astro Awani Melaka, berkenaan dengan satu kluster yang membabitkan dua madrasah di Melaka yang tercetus selepas PRN Melaka bulan lepas. Kluster Pulau Gadong yang berasal dari daerah Melaka Tengah. Syu, kluster Pulau Gadong ini, apa yang kita tahu setakat ini? Difahamkan lebih 40 orang daripada 185 yang diuji sudah pun disahkan positif. Ada sebarang kemas kini terhadap angka ini? Baik, betul Rahman. Kita tahu bahawa pilihan raya negeri Melaka sudah pun tamat pada 20 November lalu, dan mungkin sebelum ini ada dilaporkan ada beberapa kes yang dilaporkan melibatkan COVID-19 sepanjang tempoh berkempen dan juga hari pengundian dan sebagainya. Tetapi apa yang kita tahu ketika ini hanya satu kluster sebenarnya yang Lokman sebutkan tadi, iaitu kluster Pulau Gadong yang melibatkan dua madrasah. Sebenarnya dua madrasah ini, sebuah madrasah adalah di kawasan Pulau Gadong dan sebuah lagi madrasah di kawasan Bukit Katil, yang mana kedua-dua madrasah ini di dalam daerah Melaka Tengah. Dan setakat ini daripada 185 yang telah disaring yang melibatkan pelajar dan juga guru di kedua-dua madrasah itu, seramai 41 individu telah disahkan positif dan 2 disahkan negatif, bagaimanapun sedang menjalani kuarantin di madrasah berkenaan. Manakala baki lagi 142, keputusan ujian saringan mereka masih belum diterima, dan saya difahamkan dimaklumkan oleh Exco Kesihatan sebentar tadi, Dr. Muhammad Akmal Saleh, baki keputusan ujian saringan lagi 142 individu yang melibatkan pelajar, murid dan juga guru di kedua-dua madrasah ini akan diketahui pada esok. Bagaimanapun katanya Jabatan Kesihatan Negeri percaya bahawa kes ini berjaya dibendung dari segi penularannya kerana kes indeks ini juga dikesan pada peringkat awal lagi, yang mana kita tahu seperti dilaporkan sebelum ini, kes indeks yang pertama dikesan adalah membabitkan tenaga pengajar. Bagaimana mungkin saya boleh kongsikan bagaimana kaitan antara seorang tenaga pengajar ini, kes indeks yang pertama ini dengan dua-dua madrasah. Kalau kita lihat jarak madrasah Pulau Gadong dan juga madrasah di Bukit Katil ini agak jauh juga sebenarnya, walaupun berada dalam daerah Melaka Tengah, jaraknya agak jauh, tetapi tenaga pengajar ini, kes indeks yang pertama ini adalah tenaga pengajar yang sama, yang mana pada 21 hari bulan individu yang berusia lingkungan 40-an ini mula mengalami gejala. Bagaimanapun beliau tidak terus melakukan saringan ketika itu. Bagaimanapun pada 22 hari bulan beliau pergi mengajar di sebuah madrasah di Pulau Gadong, dan kemudian pada 23 hari bulan beliau mengajar pula di madrasah di Bukit Katil ini, dan itu yang menyebabkan dua-dua madrasah ini terkesan dengan jangkitan COVID-19 ini, Lokman. Adakah kluster Pulau Gadong ini membabitkan penduduk setempat saja buat masa sekarang, Cu? Baik, setakat ini saringan dilakukan juga hanya melibatkan pelajar dan juga guru di madrasah itu juga. Yang mana mungkin saya boleh kongsikan sebenarnya jumlah pelajar dan juga guru di dua-dua madrasah ini adalah kira-kira lingkungan 224 individu. Bagaimanapun hanya 185 yang disaring kerana kita tahu bahawa dalam tempoh pandemik COVID-19 ini mungkin ada ibu bapa yang tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah, ke asrama seperti biasa berkaitan bimbang dengan penularan COVID-19 ini, dan hanya 185 kontak rapat, yang mana pelajar-pelajar ini berada di dalam asrama ini yang dikonsider sebagai kontak rapat disaring, dan daripada jumlah itu hanya 41 itu saja yang dikesan. Dan apabila saya ajukan kepada Exco Kesihatan sebentar tadi, adakah kepala kita tahu bahawa seperti yang dilaporkan sebelum ini, tenaga pengajar itu merupakan salah seorang petugas jentera sepanjang kempen pilihan raya berlangsung sebelum ini, tetapi tiada keperluan untuk melaksanakan saringan secara besar-besaran melibatkan petugas-petugas kempen pilihan raya lain maupun penduduk-penduduk setempat, kerana kalau kita tengok pada lokasi madrasah itu juga sebenarnya jauh daripada kawasan penduduk setempat, dan setakat ini saringan itu hanya dibuat melibatkan guru-guru dan pelajar yang tinggal di asrama madrasah itu saja, Lokman. Ya, jadi tiada saringan dilakukan
terhadap komuniti yang lebih besar. Ia hanya dilakukan terhadap individu-individu di dua madrasah itu dan juga konteks rapat mereka. Betul? Betul, betul. Yang mana saringan itu hanya melibatkan guru-guru dan pelajar sahaja, dan setakat ini juga sehingga ke hari ini daripada hari pertama tenaga pengajar itu dikesan positif COVID-19 pada 25 November lalu sehingga ke hari ini tiada individu-individu lain yang juga ataupun yang boleh dikatakan sebagai bertugas semasa kempen pilihan raya disahkan positif. Yang mana ketika ini kalau saya boleh kongsikan sebanyak 12 kluster masih lagi aktif, kluster COVID-19 masih lagi aktif di Negeri Melaka ini, dan 3 kluster baru dilaporkan, dan daripada 3 kluster baru ini hanya 1 sahaja kluster yang melibatkan pilihan raya Negeri Melaka ini, dan tiada pun seorang individu yang mungkin juga bertugas sebagai jentera parti pada kempen pilihan raya ini, Lokman. Dan Syu juga sudah tentu membuat liputan secara rapat pada PRN Melaka tempoh hari. Boleh Syu mungkin gambarkan suasana kerja jentera-jentera parti ini, kerana kita mahu faham sama ada kita faham ada SOP baru dan sebagainya dalam PRN dan seterusnya yang sebelum ini. Tetapi bagaimana norma persekitaran pekerjaan mereka? Adakah ia melibatkan mereka perlu berkumpul ramai-ramai, perlu berada dalam jarak dekat dan sebagainya? Kerana kita mahu faham kenapa rakan-rakan jentera parti yang lain tidak diperlukan untuk menjalani ujian saringan. Baik, kita tahu sebelum berlangsungnya kempen pilihan raya itu pada hari penamaan calon, SPR juga telah mengeluarkan guideline ataupun SOP yang perlu dipatuhi, dan apa berdasarkan pemerhatian saya sendiri sepanjang tempoh kempen pilihan raya seperti yang diperkatakan sebelum ini, memang suasananya memang jauh berbeza, bukan sahaja dari segi prosedur hari pengundian dan sebagainya, tetapi dari segi kesedaran jentera dan juga rakyat Negeri Melaka itu sendiri. Yang mana kalau sebelum ini saya boleh kongsikan sikit, sebelum ini Polis Melaka juga mengakui bahawa kesedaran rakyat dan juga petugas-petugas kempen Melaka berada di tahap tertinggi. Dan sebentar tadi juga Dr. Muhammad Akmal, Exco Kesihatan Negeri Melaka memaklumkan bahawa memang sebelum berlangsungnya pilihan raya Negeri Melaka ini, memang sebenarnya Jabatan Kesihatan Negeri mungkin menjangkakan akan ada, kerana kita masih lagi berada dalam tempoh pandemik COVID-19, dan Kesihatan Negeri Melaka menjangka cukup baik. Memang boleh dikatakan pilihan raya Negeri Melaka ini berlangsung dengan cemerlang, kerana jangkaan Jabatan Kesihatan Negeri itu mungkin lebih ramai yang akan dijangkiti. Kerana kita tahu kita berada dalam suasana norma baru, mungkin susah untuk jentera-jentera parti dan juga rakyat Negeri Melaka sendiri untuk orang kata adapt dengan situasi baru itu, dengan norma baru itu. Tetapi ketika ini seperti dikatakan tadi, hanya 1 kluster dan ianya juga dapat dibendung di peringkat awal lagi, Lokman. Adakah kita tahu bahawa sekurang-kurangnya mungkin rakan-rakan jentera parti jentera yang lain pada PRN Melaka tempoh hari itu diperlukan atau digalakkan untuk membuat ujian kendiri sebagai contoh IELTS di rumah untuk memastikan mereka tidak ada terjangkit juga dan tidak positif? Betul, soalan itu juga saya ajukan kepada Exco Kesihatan, mana kita tahu apabila ada kes ataupun kes indeks ini dilaporkan melibatkan tenaga pengajar itu yang diakui sebagai jentera kempen pilihan raya, saya ajukan kepada beliau, adakah kenapa hanya pelajar-pelajar dan juga guru di madrasah sahaja yang diarahkan untuk menjalani jaringan? Bagaimana pula dengan rakan-rakan jentera parti yang lain? Tetapi Dr. Muhammad Akmal tadi maklumkan bahawa mereka juga disarankan untuk menjalani ujian kendiri, yang mana kita semua sekarang ni aware bahawa jika ada simptom jangan keluar ke mana-mana, terus lakukan ujian saringan kendiri. Terus kalau tidak menggunakan kit Salivate test kit itu, mereka boleh ke klinik berhampiran. Dan sehingga kini sejak 25 hari bulan kes indeks pertama itu dikesan, sehingga kini tiada mana-mana jangkitan kes positif yang membabitkan jentera-jentera parti yang lain, Lokman. Baik, terima kasih Syu. Syuhada Abdul Kadir, Wakil Asra Awani Melaka. Dan cerita berhenti tidak seketika, kita akan kembali selepas ini dengan laporan khas berkenaan dengan kenaikan mendadak harga ayam baru-baru ini. Jangan ke mana-mana.